I think menunjang. Contoh nombor 1, saya rasa at this point, what I'm going to do is, I'm going to invite our two special guests to make some remarks. Dan selepas tu kita akan masuk balik kepada sesi soalan jawab. Jadi mula-mula mungkin saya silakan Dr. Saifuddin Abdullah, Timbaran Menteri Pengajian Tinggi dan juga Ahli Majlis Tertinggi UMNO untuk memberikan sedikit pandangan. Mungkin dalam 5 minit, and what you will have to summarize in just about 5 minutes as well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kiri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya nak ucap tahniah kepada Sina Harian. We need more of this kind of discussion. Dan tahniah Sina kerana cuba sedaya upaya untuk menjadi non-partisan dalam laporan-laporan surat khabarnya. Kedua, saya nak ucap tahniah kepada ketiga-tiga ahli panel. Profesor Syamsul jangan risaulah, pelakon tambahan tak apa, asal bukan lelaki simpanan. Saya mendengar soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Saya tidak akan lecture tuan-tuan dan puan-puan tentang bagaimana menghadiri program ini. Saya dengar semua itu dan pada saya itu sangat simbolik dan saya rasa saya faham kenapa saudara bersuara begitu. Saya rasa kita semua datang ke sini kerana kita percaya kepada demokrasi dan kerana kita hendak mematangkan demokrasi negara kita. Itu saja. Bagaimana kita nak mematangkan demokrasi ialah dengan mempunyai pandangan alam politik yang tepat tentang politik dan tentang demokrasi. Pandangan alam politik itu ada masanya orang kata bergantung kepada realiti politik semasa. Satu ketika dulu realiti politik semasa itu berlaku dalam satu bulatan politik, dalam satu lingkaran politik. Lingkaran itu, bulatan itu masih wujud. Kerana itu beberapa perkara yang sekian lama kita lakukan dalam politik, mungkin parti-parti politik di kedua-dua belah pihak masih ingin dilaksanakan. Turun padang, Pulau Bantuan, yang mana yang buruk macam politik wang kena diperangi habis-habisan. Rasuah politik kena diperangi habis-habisan. Tapi ada lingkaran politik yang baru, yang kedua. There is a new political circle. There is a new political reality. Dalam itu ada sekurang-kurangnya 3 new realities. Yang pertama, media massa, media baru. Media baru bukan hanya alat komunikasi, tapi orang dah guna media baru sebagai gelanggang beroperasi dan berkongsi. Realiti yang kedua ialah social consciousness. I know what Pak Samad Said represent dalam Bersih dan saya hormati Pak Samad Said. The new social consciousness ni aktor dia orang muda, pengundi baru, akademia, profesional, orang yang berpendidikan tinggi. Civil society is emerging, is getting bigger and stronger in this country. Kalau kita tak nampak realiti ini, memang kita akan pandang pelik. For instance, Bersih is not an organisation. It is a program. Tapi bila saya kata saya faham Bersih, walaupun saya tak sokong, saya pun kena tala je. But it's okay, itu hak lah. Kan? Orang nak tala pun orang boleh hak. Supaya juga demonstrasi adalah dibenarkan dalam demokrasi. Tengok Kamus Dewan apa makna demonstrasi, pengarakan, penghimpunan. Sebab itu
saya punya stand ialah we should not follow the Suhakam punya way. Dengan membenarkan perhimpunan aman, selesai masalah. Realiti ketiga dalam the new sector ialah demokrasi pun dah berubah. Itu sebab just sebab parlimen anymore, rakyat mahu berpartisipasi dalam struktur dan proses membuat keputusan. Dan itu yang saya juga perjuangkan bersama kawan-kawan di kedua-dua pihak. And we have to be together in this journey. Bagaimana kita boleh mematangkan demokrasi. 9 Julai berlaku dalam pusingan kedua. Sesiapa yang melihat 9 Julai sebagai something that happened dalam pusingan politik yang pertama, memang peliklah pandangan dia. Dan dia tak akan faham apa yang berlaku. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, pada saya, conversation ini mesti diteruskan. We have to be very open about it. We have to work together and put not our party first, but the nation first.